السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik Allah, dengan ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah himpunkan kita pada malam ini. Allah kumpulkan kita pada malam ini di dalam rumah dia. Mudah-mudahan pertemuan kita ini termasuk di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi nyatakan kepada kita pada hari yang akan semua orang bertemu saat itu, iaitu Yaumul Mahsyar. Nabi kata, yauma la zilla illa zilluhu. Tidak ada naungan melainkan naungan arasy Allah. Ketika saat semua manusia dalam keadaan kesusahan. Kesusahan yang tak boleh digambarkan dengan perkataan. Sebab tak siapa pernah lalu kesusahan itu. Kesengsaraan yang tak boleh digambarkan, diungkapkan dengan percakapan. Kerana tidak ada seorang pun yang pernah mendahului akan masa itu. Pada waktu itulah kita perlukan lindungan daripada arasy Allah. Nabi kata di antara orang yang beroleh mendapat lindungan arasy Allah, iaitu mereka yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Kita amat berharap dengan rahmat Allah. Saya melihat diri saya dan tuan-tuan melihat diri tuan-tuan. Ibadat kita, ketaatan kita, kebaikan kita tak dapat kita menyaingi akan kebaikan, ketaatan, ibadahnya sahabat Rasul. Kalau saya melihat diri saya dan tuan-tuan melihatlah diri masing-masing, kita ukur diri kita dengan kebaikan sahabat, salatnya sahabat, ketaatannya, kepatuhannya sahabat kepada Rasul, dan kesungguhannya sahabat-sahabat di dalam membina agama, jauh daripada apa yang kita buat. Jika kita melihat dan kita ukur perkara ini, nescaya kita akan mengatakan, aku tidak ada tempat di dalam syurga Allah. Tetapi kita berharap dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita buat, kebaikan yang kita buat, walaupun tidak banyak, tetapi kita berharap dengan Allah agar kebaikan ini diterima oleh Allah.
Tetapi Allah nyatakan di dalam suratul Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita yang hendak bertemu dengan Allah, kita yang akan bertemu dengan Allah, mahu tidak mahu semua orang akan mati, tuan-tuan. Saya mati dan tuan-tuan mati. Suka tidak suka, semua orang akan mati. Redha tidak redha, semua orang akan mati. Persoalan dia bukan mati tu. Persoalan dia bagaimana keadaan kita mati. Ni persoalan dia. Bukan mati tu. Kerana Allah nyatakan dalam Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Cuma yang kita kena fikirkan, macam mana aku mati? Apakah aku mati dalam husnul khatimah atau aku mati dalam su'ul khatimah? Satu perkara yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya kata macam tu? Kerana di dalam hidup kita, kita memang melaksanakan kebaikan. Kita tak tinggal sembahyang, tak tinggal puasa, tak tinggal bayar zakat, tak tinggal pergi umrah dan haji. Dalam masa kita berbuat ibadat, kita selang-selikan dengan berbuat maksiat. Dalam masa kita salat, kita masih lagi berbuat kemaksiatan. Saya selalu ulang perkara ini dalam kuliah saya. Tiap-tiap kuliah saya akan ulang benda ni. Supaya kita boleh ukur bagaimana hubungan kita dengan Allah. Sebab apa, tuan-tuan? Kita rasakan bahawa kebaikan yang kita buat, umur kita yang 60 tahun ini, 70 tahun ini, 80 tahun ini dah cukup untuk kita masuk syurga Allah. Tetapi kita terlupa tentang perkara yang menghalang kita daripada masuk syurga Allah. Kita memang salat, puasa, zakat. Dalam masa yang sama, kita tak berhenti lagi mengumpat, tuan-tuan, sampai sekarang. Dalam masa yang sama, kita tak berhenti lagi mendengar aib orang lain. Dalam masa yang sama, kita tak berhenti lagi cerita aib kawan-kawan kita. Kita cerita keburukan kawan-kawan kita. Saya tanya diri saya dan tuan tanya diri tuan-tuan. Bilakah kita hari terakhir kita tidak mendengar keburukan saudara kita? Bilakah hari terakhir kita tidak berkata keburukan saudara kita? Jika baru bulan lepas, tuan-tuan, bermakna bermula daripada bulan lepas barulah ada amal saleh kita. Daripada bulan lepas sehinggalah akil baligh kita, amal saleh kita semua dipadam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tinggal hanyalah kejahatan kita, maksiat kita, kemaksiatan kita, tetapi amal saleh kita semuanya Allah berikan kepada orang yang telah kita dengar aibnya dan orang yang telah kita ceritakan keburukannya. Tuan-tuan, dalam seumur hidup kita, berapa orang yang telah kita lakukan perkara ini? Kenapa saya cakap perkara ni, tuan-tuan? Sebab benda ni benda akhirat. Dunia sekejap saya.
Mungkin 10 tahun lagi kita akan mati. 20 tahun lagi kita akan mati. Tetapi kehidupan di akhirat bukan 10 tahun, bukan 70 tahun, bukan 50 tahun. Allah sebut di dalam Al-Quran, khalidina fiha abada. Hidup yang berkekalan, kesengsaraan yang berkekalan, kenikmatan yang berkekalan. Inilah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita berada pada zaman yang terlalu hujung, yang Nabi sebutkan di dalam hadis, bada'al Islam ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Nabi kata apa kat kita, tuan-tuan? Nabi kata bermulanya Islam ini asing sedikit saja. Wa sayaudu kama bada'a ghariba, dan dia akan bermula balik dalam keadaan yang sedikit dan asing. Maka Nabi berkata lagi, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba, fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang sedikit. Siapa orang yang sedikit itu, tuan-tuan? Mereka yang benar-benar mengikut apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sebut dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Bahawasanya aku diutuskan bagi menyempurnakan kemuliaan akhlak itu sendiri. Nabi, tuan-tuan, ajar kepada kita bukan sekadar ibadat. Nabi bukan ajar kita semayang saja. Sebab itu, apabila berlakunya peristiwa hijrah, perintah yang pertama yang Nabi berikan kepada orang Islam pada waktu itu di Madinatul Munawwarah, Nabi perintahkan 4 perkara. Yang pertama, Nabi kata sebarkan salam. Yang kedua, Nabi kata hubungkan silaturahim. Yang ketiga, Nabi kata berilah makan kepada orang Islam. Yang keempat, Nabi kata bangunlah pada waktu malam, sallu fil laili walau raka'ataini. Semayanglah pada waktu malam walaupun 2 rakaat. Ketika kita melihat hadis ini, tuan-tuan, ketiga-tiga perkara ini berkaitan dengan hablum minan nas. Satu yang berkait dengan hablum minallah. Tuan-tuan, ramai orang boleh semayang malam, tapi tak ramai orang boleh bagi salam kepada saudara Islam. Saya tanya dari saya dan tuan-tuan tanya dari tuan-tuan. Hari ini berapa keratkah orang yang kita dah bagi salam kat saudara Islam kita? Saya tanya dari saya dan saya tanya tuan-tuan. Hari ini hubungan silaturahim yang telah terputus begitu lama dengan adik-beradik kita, dengan kawan-kawan kita, dengan saudara se-Islam kita. Apa usaha kita untuk kita hubungkan silah ini? Kerana Allah sebut di dalam hadis qudsi, rahim itu daripada sifat. Siapa yang memutuskan silaturahim, dia telah memutuskan hubungannya dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita boleh putuskan silaturahim dengan saudara kita, adik-beradik kita, kakak kita, abang kita, orang satu taman. Tetapi hakikatnya kita telah memutuskan hubungan kita dengan Allah Rabbul Jalal. Sebab itu apa yang disebut oleh Nabi di dalam hadis, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada sifat kasih dan sayang, Nabi kata la yurham, maka dia tidak berhak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita tak ada rahmat Allah, kita tak mampu nak angkat tangan kita nak semayang pun. Kalau kita tak ada rahmat Allah, kita tak akan mampu buka mulut kita baca Quran pun. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan, bilakah kita membaca ayat Allah dalam bulan ini? Bilakah kita memegang Mashaful Quran dalam bulan ini?
Tuan-tuan, Nabi kata kat kita, besok apabila hampirnya qiyamah, Nabi kata, la yatruku minal Quran illa rasmuhu. Tidak akan tinggal daripada Quran melainkan rasamnya. Sehingga kan Nabi bagi tahu dekat kita, 3 amalan ini yang hanya menggunakan mata, ia beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama Nabi kata iaitu Al-Quran. Walaupun kita tak boleh nak baca, tuan-tuan. Ramai orang mengadu kat saya, Ustaz, satu hari selepas saya kuliah, tuan-tuan, ada satu hamba Allah jumpa saya di luar masjid. Dia peluk saya, dia kata, Ustaz, tolong doakan saya boleh tak? Saya kata, kenapa bang? Umur saya 60 tahun, Ustaz, tapi saya tak boleh baca Quran. Tuan-tuan, menangis keluar air mata saya, tuan-tuan. Dan dia menangis di bahu saya sehingga basah baju saya di sebelah kanan. Tolonglah Ustaz. Dia beritahu dengan saya, tuan-tuan, umurnya 60 tahun, tapi dia tak mampu nak baca Quran. Tuan-tuan, rahmat Allah ini luas. Walaupun kita tak boleh nak baca Quran, tapi Nabi kata, ada ibadat yang menggunakan mata, iaitu dengan kita memandang akan ayat Al-Quran. Tuan-tuan, saya tanya dari saya dan tuan-tuan tanyalah dari tuan-tuan yang kenal dari kita-kita. Bilakah hari terakhir, bulan terakhir, tahun terakhir kita pegang Mashaful Quran yang ada di almari masjid ini dan kita tengok, kita buka, tuan-tuan. Kita tengok dan kita kata dengan Allah, ya Allah, jadikan Quran ini hujjah bagiku di liang lahatku besok. Ya Allah, jadikan Quran ini besok hujjah, karena Nabi kata Al-Quran hujjatun lak wa alaika. Nabi kata Quran ini, Nabi kata, adalah hujjah bagi kamu atau sebaliknya, atau laknat bagi kamu. Sebab itu antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Quran, besok kita dah mati orang yang sering baca Al-Quran, orang yang sayang Al-Quran. Besok kita dah mati, tuan-tuan, semua orang tinggalkan kita. Anak kita tinggal kita, tuan-tuan. Isteri kita tinggalkan kita, percayalah. Adik-beradik kita tinggalkan kita, percayalah, tuan-tuan. Kenapa saya kata percaya? Yang tu yang kita tengok. Itu semua orang tak peduli kat kita. Anak kita, dia tak bagi Fatihah pun kat kita. Selepas dia balik, dia akan berkira tentang harta yang kita tinggalkan. Abang boleh apa, kakak boleh apa, adik boleh apa. Dia tak bincang pun pasal kita yang dia tinggalkan di dalam liang lahat. Ketika Nabi kata kat kita, selepas semua orang beredar 7 langkah daripada liang lahat, maka ketika itu, tuan-tuan, Al-Quran yang sering kita baca, dia dijelmakan oleh Allah berupa seorang pemuda. Kita pun, tuan-tuan, ketika itu kita tengok ada orang muda dalam liang kita, dalam kubur kita. Kita pun tanya, hang siapa? Akulah kawan hang, dia kata. Ish, kata, mana ada kawan boleh masuk dalam liang? Sebab Nabi kata, reta tak ikut, orang tak ikut, tapi amal soleh ikut, Nabi kata. Kita tanya lagi, kamu ni siapa? Kamu ni siapa? Dia kata apa kat kita? Akulah kawan yang semasa hidup kamu, dia kata, semua orang tak pedulikan aku, tapi engkau pedulikan aku. Akulah kawan yang masa engkau hidup, kata dia, semua orang tinggalkan aku.
Kamu saja yang tak tinggalkan aku. Hari ini kata dia, semua orang tinggalkan kamu. Aku akan temankan kamu ila yaumil qiyamah. Sehinggalah hari kiamat, kata Al-Quran. Yang pertama, tuan-tuan, kita kena tanya, besok dalam liang lahat, kita nak kawan dengan siapa? Anak kita tinggalkan kita, isteri kita tinggalkan kita. Kita pula salah banyak, mengumpat tak tinggal, tuan-tuan. Iblis ini sekali je dia tinggalkan sujud, Allah halau dia daripada syurga. Dalam hidup kita, berapa kali kita tinggalkan sujud dengan Allah? Sekali je. Bila Allah perintahkan kepada dia sujud, ketika itu aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kita dalam hidup kita berapa kali kita tinggalkan sujud, tuan-tuan. Kita dengan bangga kita kata apa? Saya dah taubat, ustaz. Bangga, tuan-tuan, kita cakap kita dah taubat. Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, dia kata kat kita, tanda orang taubat ini diterima oleh Allah, apa kata ulama? Pertama, Allah fahamkan dia dengan hukum hakam agama. Bukan sekadar faham saja. Kata Ibn Qayyim Al-Jauzi, mereka yang dikurniakan ilmu dan beramal dengan ilmu dia. Tuan-tuan, kita memang mengaji. Tapi kenapa semakin kita mengaji, kita tak boleh dekat dengan Allah? Semakin kita mengaji, kita tak boleh tinggalkan maksiat. Semakin kita mengaji, kenapa kita tak makin menjadi orang yang saleh kepada sisi Allah? Kita bukan tak tahu, tuan-tuan, kita tahu mengumpat tu haram, sombong tu haram, rasa diri baik tu haram. Tetapi kenapa ilmu yang ada pada kita ini tidak menjadi alat untuk kita hampir kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah laknat dengan jalan ilmu atas diri kita? Ada Allah sebut dalam Al-Quran, masalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Jangan jadi macam keldai yang Allah sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan, saya bercakap ni sebab dunia ni dah tak lama. Kita duduk dunia akhir zaman. Tapi tuan-tuan, masa dunia akhir zaman ni, Allah hidupkan kita pula. Masa dunia ni dah ujung-ujung, Allah bagi kita hidup pula. Kita duduk zaman ini. Zaman mana, tuan-tuan? Zaman yang Nabi kata, ibu-ibu melahirkan tuan. Pasal tak? Sekarang kita ikut cakap anak kita, kita ikut cakap cucu kita. Dia mau handphone kita beli, dia lempar handphone kita pujuk. Nabi kata besok hampir saja kiamat. Nabi kata ibu-ibu melahirkan tuan. Nabi kata apabila hampir saja kiamat, masjid ini megah, tuan-tuan, tapi di dalamnya tidak ada hidayah Allah. Masjid mewah, cantik, tapi di dalamnya tidak ada hidayah Allah. Orang duduk dalam masjid tapi tak boleh hampir dengan Allah. Tuan-tuan, kita kadang-kadang dalam satu masjid, satu jamaah pun kita berkelahi, tuan-tuan. Saya nak cakap macam ni lah. Kalaulah hari ni Nabi ada, kalaulah hari ni Nabi hidup, tuan-tuan, dia tengok kita berkelahi sama-sama kita dalam satu masjid, apa perasaan Nabi?
Nabi tengok umat dia yang sama-sama sujud dengan Allah, sembahyang sama-sama, baca Quran sama-sama, tetapi hatinya di antara kita ni membenci di antara satu sama lain. Tuan-tuan, Nabi dah doakan kita 1400 tahun yang dulu. Maaf tuan-tuan. Nabi ini sayang kita. Jikalah Nabi hidup ni, Nabi tengok kita macam ni. Tuan-tuan pernah fikir tak? Nabi dulu, kita boleh Islam, lahir-lahir saja Islam. Lahir-lahir saja telinga kita dengar azan. Nabi nak boleh bagi kita Islam, tuan-tuan, gigi Nabi patah, Nabi kena racun. Setengah riwayat mengatakan kesan daripada racun yang diracun oleh orang Yahudi itu, tuan-tuan, pada Nabi. Nabi rasa lagi ketika saat Nabi nak mati. Sakitnya kesan racun. Nabi berkorban untuk kita. Darah Nabi jatuh di bumi Madinah. Tuan-tuan, masa perang Uhud, semua orang kata Nabi mati dah. Orang kafir kata Nabi mati dah. Badan Nabi penuh berlumur dengan darah, tuan-tuan. Bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah, gugur sebagai syuhada Uhud. Kalau kita pergi umrah, kita pergi makam Uhud, tuan-tuan, dalam tu adanya tubuh bapa saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditikam oleh Hindun, yang dirobek jantung dia, hatinya digigit oleh Hindun semata-mata. Kerana apa, tuan-tuan? Nak bagi kita nama Islam. Nak bagi kita nama Ahmad Rizam, nak bagi kita nama Abdullah, nak bagi kita nama Samsul, nak bagi kita nama Mukhtar. Apa penghargaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan, sebab itu sampai hari ini Nabi tak mau tengok kita. Sampai umur kita dah nak mati dah, tuan-tuan, 70 tahun, Nabi tak mau tengok kita. Kita tak pernah pun mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita, kita tak pernah tengok muka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dah pergi depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dah bagi salam dekat Rasulullah, kita dah ulang 3-4 kali, tapi kita tak didatangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak mau tengok kita, Nabi tak mau jumpa kita. Pernah tak kita tanya dalam diri kita, ya Rasulullah, pasal apa engkau tak mau tengok aku? Pasal apa engkau tak mau jumpa aku? Pasal apa aku tak boleh nak tengok wajah engkau, ya Rasulullah? Saya tengok diri saya, tuan-tuan tengok diri tuan-tuan. Tuan-tuan, Nabi kata, siapa yang pernah jumpa aku dalam hidup dia atau selepas kematian aku, yakni mimpi Nabi. Nabi kata, wajib syafaat aku di padang mahsyar. Tuan-tuan, kalau kita orang salah banyak dan Nabi tak mau jumpa kita, besok kita dapat tak syafaat ni? Kita tak boleh bongkak, tuan-tuan. Memang kita sembahyang, puasa, tapi kita sombong, tak tinggal lagi. Kita masih sombong, tuan-tuan. Kita tak mau mendengar nasihat. Kita masih bongkak lagi. Dan dengan sombong ini, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan sekali-kali masuk syurga orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarah sifat sombong. Tuan-tuan, iblis ni, tuan-tuan, dia sombong, Allah hambat dia daripada syurga.
Kita yang tak pernah masuk syurga ni sombong. Agak-agak Allah nak jemput kat kita. Nabi kata tidak akan masuk syurga sekali-kali orang yang ada dalam hati dia sombong. Kedua, Nabi kata apa? Amalan yang dengan pandangan saja kita dapat rahmat Allah, iaitu dengan memandang wajah orang tua kita. Hari ini tuan-tuan, saya nasihat kepada golongan anak-anak muda yang khatir. Macam umur-umur kami ni, munasabah dia kami dah tak ada mak ayah. Kami tak ada amalan ini, kami tak dapat dah. Kami tak ada dah. Allah tak bagi dah peluang ini pada kami. Tapi pada anak-anak muda, sekalian remaja-remaja yang masih ada mak dan ayah, tengoklah wajah mereka dengan kasih sayang. Janganlah kalian sekali-kali membenci akan dua ibu bapa kalian. Kerana itulah adalah peluang kalian untuk masuk syurga Allah. Dengan kita pandang wajah mak kita, dengan kita pandang wajah ayah kita, maka Allah kurniakan kepada kita rahmat. Dan saya berpesan kepada tuan-tuan sebagai seorang ayah. Apa pesanan saya tuan-tuan pada malam ini? Kita sebagai ayah dan sebagai ibu, tolonglah maafkan sekalian kesalahan anak-anak kita. Dan ini permintaan saya. Kerana apa tuan-tuan? Antara seksa yang disegerakan oleh Allah di dalam kubur adalah seksa anak yang durhaka. Hebat tara mana kita, alim tara mana kita, semayang tara mana kita, tapi mak kita tak redha kita, ayah kita tak redha kita, anak kita akan diazab oleh Allah di dalam kubur, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya pesan dengan diri saya dan semua orang yang hadir malam ini. Mulai pada malam ni tuan-tuan, kita cakaplah dengan Allah. Ya Allah, aku maafkan seluruh kesalahan anak-anak aku. Tuan-tuan, Nabi kata orang yang memaafkan kesalahan orang lain ini tuan-tuan tanpa dia minta adalah ciri akhlak yang paling baik. Tuan-tuan, sebenarnya kita nak ikut Nabi saja. Kita nak apa yang kita buat, Nabi sayang kita. Tuan-tuan, anak ini adalah darah keturunan kita. Anak yang kita benci ini adalah bin kita. Anak yang kita benci ini dilahirkan daripada rahim isteri kita. Tuan-tuan, janganlah bawa kecil hati kita ini di dalam liang lahat. Fitrah, tuan-tuan, seorang manusia mesti ada kecil hati dia pada anak-anak dia. Tetapi saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan, jangan bawa kecil hati kita di dalam liang lahat. Kesian ke anak-anak kita. Kesian dekat kakak, kesian dekat abang, kesian dekat adik. Anak kita yang bongsu, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana besok tuan-tuan, mereka akan datang jumpa kita. Mereka kata apa? Ayah, ibu, tolong maafkan abang. Ayah, ibu, tolong maafkan kakak. Ayah, ibu, tolong maafkan adik. Tetapi di yaumul mahsyar tidak ada keampunan, tuan-tuan. Kita kena bayar dengan amal saleh kita. Yang ketiga, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amalan yang menggunakan mata. Kita beroleh rahmat daripada Allah, iaitu dengan kita melihat Baitullahil Haram. Tuan-tuan, Allah ni sayang kita. Dulu kita dengar perkara ni, kita kata Allah tahu, boleh tawaf. Betul tak? Allah tunjuk sekarang tuan-tuan, nak tawaf susah. Kalau tak pakai kain ihram, kita tak boleh tawaf sunat. Tapi rahmat Allah lihat, tuan-tuan. Kita duduk di birai,
Tingkat 1, tingkat 2, kita tengok Baitullah. Kita tengok Baitullah. Ya Allah, besarnya kebesaran Engkau, Ya Arhamar Rahim. Ya Allah, daripada zaman Nabi Allah Adam lagi telah tertegaknya Baitullahil Haram ini. Kita lihat, dengan kita melihat akan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita beroleh rahmat demi rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kenapakah kita perlu sangat-sangat supaya kita ini dapat menjaga diri kita pada zaman yang mutakhirin ini? Kerana pada zaman ini kalau kita tak jaga diri kita, kita akan tewas, tuan-tuan. Kita akan tewas. Saya akan tewas, tuan-tuan akan tewas. Zaman inilah zaman yang disebut oleh Sayyidina Rasul, maka iman ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit akan berkurang dalam hati orang mukmin. Sebab itu tuan-tuan, antara perkara yang perlu kita jaga tuan-tuan dalam hidup kita, yang pertama adalah iman dan Islam kita. Jagalah tuan-tuan iman kita, Islam kita, jaga sungguh-sungguh. Agama kita, dalam diri kita, jaga sungguh-sungguh. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita jaga isteri kita. Kita jaga anak-anak kita, tuan-tuan. Kalau kita nak masuk syurga Allah, jangan tinggalkan isteri kita. Kalau kita nak masuk syurga Allah, jangan tinggalkan anak-anak kita. Kedua, jaga hubungan kita dengan Allah. Jaga hubungan kita dengan Allah. Kita akan kata, apa Ustaz, saya semayang. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Semayang dapat mencegah fahsyak dan munkar. Pasal apa kita semayang, tapi kita tak boleh tegah akan kemungkaran dan kemaksiatan dalam diri kita. Kita semayang dah 50 tahun, tuan-tuan. Kita semayang dah 60 tahun. Tapi kita tak boleh didik diri kita jadi orang baik. Kita meratib dah, tuan-tuan, 60 tahun. Kita meratib, tuan-tuan, 60 tahun. Kita zikir lepas semayang 60 tahun, tuan-tuan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa zikir ini tak boleh meleburkan sifat mazmumah yang ada dalam hati kita? Sepatutnya, tuan-tuan, kalau kita dah zikir 60 tahun, sifat mazmumah yang ada dalam hati kita lebur, tuan-tuan. Sebab kita zikir 60 tahun. Tapi kenapa zikir ini tak boleh nak leburkan penyakit dalam hati kita? Keras sangat ke hati kita? Keras sangat ke hati kita ni? Jahat sangat ke kita ni, tuan-tuan? Sampaikan kalimah la ilaha illallah tu tak boleh nak leburkan sifat jahat yang ada dalam hati kita. Sifat ujub, sifat sombong, sifat hubbud dunia. Nabi kata, umat aku ada dua. Nabi kata, umat aku akhir zaman akan ada penyakit wahan. Sahabat bertanya, apa penyakit tu ya Rasulullah? Pertama, sayangkan dunia, takutkan mati, Nabi kata. Kita kesayang dunia, tuan-tuan. Sayang peluh, takut, tuan-tuan. Kita nak infak pada jalan Allah, kita takut, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu tuan-tuan malam ni, Nabi kata, sebanyak mana kita sayangkan dunia, sebanyak itulah sakitnya mati. Lagi kuat kita peluk dunia yang ada kat kita,
mati kita akan rasa teramat sakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bagi contoh macam ni ya, tuan-tuan. Kita pernah sakit gigi. Masa kita sakit gigi, tuan-tuan ingat tak duit tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak kereta tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak rumah tuan-tuan? Tak ingat tuan-tuan. Sebab apa tak ingat? Sebab teramatnya sakit sini sampai kita lupa benda lain. Agak-agak besok tuan-tuan, ketika sakitnya mati, boleh tak kita ingat nama Tuhan? Kita baru sakit sebatang gigi tuan-tuan, kita dah lupa semua perkara yang lain. Yang ni bukan satu batang sakit tuan-tuan. Seluruh urat, badan, semuanya sakit, kata ulama. Perasan tak? Kita nak mandikan mayat, tukang mandi mayat kata apa? Jangan gosok apa-apa, mayat sakit. Ni pengajaran dia tuan-tuan. Kesan sakit dicabut roh daripada jasad ni masih dirasa oleh jasad lagi. Tuan-tuan, kalau sakit gigi pun kita dah lupa semua benda, bagaimana keadaan sakitnya mati? Boleh tak kita sebut Allah? Ini yang kena fikirkan tuan-tuan. Saya benda lain saya tak takut tuan-tuan. Cari makan saya tak takut tuan-tuan. Hujan panas kita tak takut tuan-tuan. Mai banjir kita tak takut tuan-tuan. Tapi yang kita takut ketika saat kita nak bertemu dengan Allah Rabbul Jalal, boleh tak aku mengucap sekurang-kurangnya nama Allah? Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Kita sama-sama pernah lalui zaman hadap orang nak mati. Selama kita hadap orang sakaratul maut, berapa orangkah yang kita dengar jelas dekat telinga kita sebut Allah? Berapa orang tuan-tuan? Kita pun pakat ramai-ramai. Tak jumpa lagi Ustaz. Yang kita jumpa tuan-tuan, bila kita ajar talqin kepada orang yang nak meninggal dunia, La ilaha illallah. Dia tuan-tuan, yang tu bukan la ilaha illallah. Yang tu dia tengah tahan sakit tuan-tuan. Dia tengah tahan kesakitan sakaratul maut. Tuan-tuan, kalau kita tak boleh menyebut syahadah, sekurang-kurangnya kita tak boleh nak sebut kalimah Allah, kita masih lagi tuan-tuan dihisap oleh Allah di yaumul mahsyar. Kita mau bighairi hisab tuan-tuan. Kita tak mau besok ditanya itu, tanya ini. Kita mau kita balik di hadapan Allah dalam keadaan kita ini disambut oleh malaikat di yaumul mahsyar. Kita dengar hadis tuan-tuan, di padang mahsyar besok semua orang telanjang. Tapi Nabi tak telanjang. Sahabat-sahabat tak telanjang. Orang saleh tak telanjang. Siapa yang telanjang? Iaitu orang yang dosanya banyak, yang tak diampunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama bahas benda ni. Tak malu ke telanjang? Maka kata ulama, malunya dengan dosa yang dia buat dalam umur dia ini, maka mengatasi malunya telanjang. Sebab itu tuan-tuan, nak selamat,
jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Guru saya ajar saya, tuan-tuan. Saya tanya dengan dia. Saya kata, "Tuan, macam mana nak ukur hubungan kita dengan Allah?" Dia ajar saya macam ni. Dia kata, "Hang bangun tengah malam. Bangun tengah malam. Duduk seorang-seorang, panggil nama dia tengok. Panggil nama dia. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah." Saya rasa apa, tuan-tuan rasa apa? Kita panggil nama dia, kita rasa tak selesa, kita rasa mengantuk, kita rasa memang tak selesa langsung. Tanda kita jauh dengan dia. Tapi kalau kita malam 3/4 malam, kita bangun seorang-seorang, kita panggil nama dia, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Maka kita rasa terlalu rindu dengan Allah sehingga menitis air mata kita, seperti mana yang disebutkan kepada kita saat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak mati, tuan-tuan. Nabi nak wafat. Malaikat tanya kat Nabi. Apa malaikat tanya? Ya Rasulullah, mau tak aku minta dengan Allah panjangkan umur kamu lagi? Tuan-tuan, kalaulah malaikat maut tu tawar kat kita tu, kita cakap apa? Buat main 10 tahun ni boleh tak? Panjang sikit dalam 20 tahun ni boleh tak? Nabi cakap apa, tuan-tuan? Nabi kata, malaikat jangan. Malaikat tanya, pasal apa ya Rasulullah? Nabi kata, aku rindu sangat nak jumpa Tuhanku yang maha tinggi, kata Nabi. Nabi kata, jangan minta panjang umur, aku tunggu lama dah. Aku tunggu lama dah saat ini, kata Rasulullah. Jangan minta dipanjangkan umurku, sebab aku tunggu saat ini terlalu lama dah, kerana aku terlalu rindu dengan Tuhanku yang maha tinggi, kata dia. Jadi kalau nak ukur hubungan kita dengan Allah, tuan-tuan, bangun pada tengah malam, tuan-tuan bersendirian saja, tuan-tuan sebut nama dia. Apa rasa dalam hati tuan-tuan? Tuan-tuan rasa apa? Tuan-tuan rasa? Tuan-tuan tak rasa apa? Saya nak sebut Allah ni sayang kat kita. Dalam surah As-Su'ara, Allah sebut kat kita, yang jadikan kita Allah. Daripada kita tak ada, Allah adakan kita. Kita lapar, Allah yang bagi makan. Kita sakit, Allah yang sembuhkan kita. Tuan-tuan, sayang dia dekat kita. Kita gunakan nikmat yang Allah bagi dekat kita, kita lawan Allah. Kita guna mulut yang Allah bagi kat kita, maki orang. Kita guna mulut yang Allah bagi kat kita, kata orang. Kita guna mulut yang Allah bagi kat kita maki hamun orang lain. Kita guna mata kita ni, kita tengok perkara yang Allah tak bagi kita tengok. Perkara yang Allah suruh kita tengok, kita tak mau tengok. Perkara yang Allah suruh tengok Quran, kita tak tengok. Tapi perkara yang Allah larang kita tengok, kita guna mata ni untuk tengok, guna dengan nikmat Allah, kita lawan Allah. Saya tak ada dosa, Ustaz. Betul ya, tuan-tuan? Saya minta maaf, tuan-tuan. Dah 8:30 dah ni. Nak abang kata, masa kita kerja dulu, kita kerja betul ya, tuan-tuan? Kita tak mohong tak? Kita claim mileage ke? Betul tak claim tu? Atau kita pernah mohong majikan kita? Masa kita tulis OT dulu, betul tak, tuan-tuan? Kita tak mohong OT langsung.
Masa kita kerja dulu, betul tak? Kita cuti sakit dengan kita tak menipu cuti sakit MC kita buat betul. Memang kita sakit, maka kita ambil MC. Atau kita pernah tipu MC kita dengan majikan kita. Tuan-tuan, tipu ni dosa ke? Kita minta halal tak lagi? Kita minta maaf tak lagi kat majikan kita? Tuan-tuan, yang ni dosa kita dengan makhluk. Dosa kita dengan Allah, dengan kita minta ampun dengan Allah selesai. Tetapi dosa kita dengan makhluk, selagi yang empunya itu tidak menghalalkan apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, nescaya akan tertangguh dosa itu dan kita akan dilemparkan dalam neraka Allah. Kita claim allowance kita masa kerja kita dulu, betul tak? Tuan-tuan, ada orang tanya saya, Ustaz, saya outstation. Saya tak tidur hotel tu, Ustaz. Saya tidur rumah kawan saya, tapi saya claim hotel. Tuan-tuan, yang tu mohong ke? Apa dia? Yang mohong ni orang semayang apa, tuan-tuan? Yang mohong ni orang puasa Ramadan, tuan-tuan? Yang mohong ni orang pergi umrah tak, tuan-tuan? Tuan-tuan, besok dekat akhirat, saya nak beritahu yang Allah ni sayang dekat kita. Benda yang akan kita lalu, semua Allah cerita dulu. Mana dia? Dalam dunia ni, kita banyak bagi alasan. Saya buat ni. Allah beritahu saya, kita dah tahu perangai kita. Allah beritahu dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Besok sampai sana Allah tutup mulut kita sebab kita pandai bercakap. Tangan kita yang buat kerja ni, dia yang akan bagi tahu dengan Allah, ya Allah, tangan ni lah yang duk tipu ni, ya Allah, berapa puluh tahun, 30 tahun saya bertugas, ya Allah. Kita tak boleh tipu, tuan-tuan. Kita tak boleh tipu Allah Ta'ala. Sebab Allah telah utuskan kepada kita, telah berikan kepada kita 2 malaikat kiraman katibin. Kita nak tipu siapa? Semua duk catat ni. Semua duk tulis ni. Satu daripada mula akil balik sampailah umur kita saat kematian. Jaga hubungan kita dengan Allah. Tuan-tuan, kita tak akan dapat buat semua perkara ini jika Allah tak tolong kita. Sebagai pengakhir daripada pertemuan saya dengan tuan-tuan, kita selalulah minta dengan Allah. Sebab kita bukan orang kuat, tuan-tuan. Saya bercakap ni pun saya bukan kuat, tuan-tuan. Saya tak kuat pun. Tuan-tuan, manusia ukur kita dengan pakaian kita. Tengok Ustaz Nizam pakai macam ni, kemah Ustaz Nizam. Tuan-tuan, pada Allah, kita tak tahu kita ni siapa. Kita boleh bohong semua orang, tapi kita takkan mampu membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak boleh menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dia tahu apa isi dalam hati kita. Jadi kalau Allah tak bantu kita, tidak ada hidayah, tidak ada taufik, tidak ada i'anah, nescaya kita tak boleh jadi hamba yang baik. Jadi tuan-tuan, saya tinggal kat tuan-tuan satu zikir. Kita minta Allah tolong kita. Apa dia? Kita bacalah tuan-tuan tiap-tiap lepas sembahyang ke, tuan-tuan bangun malam. Bangun malam, orang lain semua tengah tidur. Tuan-tuan, Nabi ni sayang kat kita. Nabi tahu kita ni orang kuat ke tak. Nabi kata bangun malam walau 2 rakaat cukup. Nabi tak suruh kita sembahyang banyak-banyak. Nabi suruh 2 rakaat saja. Walau raka'ataini, sallu fil laili walau raka'ataini, Nabi kata. Sembahyanglah pada waktu malam walau 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat, tuan-tuan, tak boleh sembahyang. Ustaz, saya cukup malas nak sembahyang. Tak apa. Saya nak masuk syurga. Ikutlah. Kalau boleh masuk syurga dengan cara malas kita, ikutlah tuan-tuan.
Bangun tengah malam, apa yang kita kena buat? Tuan-tuan duduk, tuan-tuan baca. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 Wahai Zat yang bersifat dengan Hayyu dan Qayyum, birahmatika, dengan rahmat Engkau, astaghis, tolonglah aku ya Allah, tiap-tiap malam. Wahai Zat yang bersifat dengan Hayyu dan Qayyum, birahmatika, dengan rahmat Engkau, astaghis, tolonglah aku ya Allah. Tuan-tuan, setiap malam kita minta tolong Allah, takkan Allah tak tolong kita. Dan yang terakhir, saya tinggalkan tuan-tuan satu doa yang saya dapat daripada almarhum orang tua saya. Sebagian tuan-tuan mungkin kenal almarhum orang tua saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Tahun 80-an, awal 90-an dulu, dia mengajar di Taiping ini, di masjid di surau, sekarang dah jadi masjid kot. Dulu surau Telekom. Waktu tu saya ikut dia dalam umur saya belasan tahun. Memang saya yang ikut dia setiap bulan ke Taiping ni. Tapi almarhum dah tinggalkan kami lebih kurang 11 tahun. Dah 11 tahun dia tinggalkan kami. Jadi tuan-tuan, dia pernah pesan, kita ni takkan dapat saja-saja anugerah Allah kalau kita tak minta dengan Allah. Kita nak jadi orang takut dengan Allah, minta dengan Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, sampai sekarang saya tak tinggal lagi apa yang dipesan kat kami. Dia pesan kat saya, kita ni bukan orang baik, dia kata. Tapi kita minta supaya kita dapat jadi orang baik. Mana orang baik? Iaitu orang yang takutkan Allah. Kita nak dapat jadi orang bertakwa susah tuan-tuan. Tapi dengan kita minta dengan Allah. Dia ajar kami tuan-tuan untuk dapat sifat takwa itu. Rasa takut dengan Allah. Takut dengan Allah ni macam mana tuan-tuan? Kalau kita tak dapat buat baik, kita rasa takut sangat. Tak dapat sembahyang malam, takut sangat. Tak dapat baca Quran, takut sangat. Tak dapat sembahyang duha, takut dalam. Kita tak dapat tinggalkan maksiat, masih kita buat maksiat, buat jahat, takut. Kita tanya dengan Allah, ya Allah, kenapa aku tak boleh tinggal maksiat lagi? Jadi dia ajar kami akan zikir ni tuan-tuan. Zikir minta jadi orang takut dengan Allah. Saya baca 3 kali tuan-tuan. Lepas ni saya tutup. Dah 8:37. وَكَفَى اللَّهُ بَصِيرًا وَكَفَى اللَّهُ عَلِيمًا وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا يَا رَبَّ النَّارِ أَجِرْنَا مِنْهُ وَكَفَى اللَّهُ بَصِيرًا
وكفى الله عليما وكفى الله شهيدا يا رب النار أجرنا منه وكفى الله بصيرا وكفى الله عليما وكفى الله شهيدا يا رب النار أجرنا منه. Cukuplah, Allah yang maha melihat. Kita nak buat jahat, kita dah selalu pegang, cukuplah, Allah yang maha melihat. Allah tengok aku ni, Allah perhatikan aku ni. Wa kafallahu alima, cukuplah, Allah yang maha mengetahui. Aku buat seorang-seorang pun Allah tahu. Aku buat tengah ramai pun Allah tahu. Aku cakap dalam hati pun Allah tahu. Wa kafallahu syahida, cukuplah, Allah yang maha menyaksikan akan sekalian perbuatan hamba-Nya zahir batin. Lalu kita cakap dengan Allah, Ya Rabban Nar, wahai zat yang mentadbir neraka, wahai pemilik neraka, ajirna minhu, keluarkan kami daripada neraka. Bacalah tuan-tuan. Mudah-mudahan besok kalau kita nak mati, manalah tahu, dengan rahmat Allah, dah dekat. Allah pilih kita, Allah angkat kita menjadi sebahagian daripada hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah. Adik tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Jadi sebelum itu saya minta ampun, minta maaf dengan semua orang. Saya takut apa yang tuan-tuan hajatkan daripada saya tak kesampaian. Saya bukan orang pandai, saya bukan ustaz, saya orang biasa. Saya cuma pengemis rahmat Allah. Saya tak nak apa-apa pun. Dan sebelum saya tinggalkan tuan-tuan, ada 3 perkara yang saya minta, yang selalu saya cakap di setiap kuliah saya. Yang pertama, saya minta tuan-tuan tolong doakan saya, isteri dan anak-anak, menantu saya dan cucu-cucu saya. Semoga kami dapat jadi orang baik, mati dalam keadaan yang baik, dan selepas mati pun tergolong dalam golongan orang-orang baik. Yang kedua, saya minta tolong doakan sekolah kami. Saya ada 3 madrasah, 2 di Selangor, 1 di Kuala Terengganu. 2 di Selangor, 1 peninggalan almarhum orang tua saya, dan 1 madrasah yang saya buka sendiri. Almarhum tinggalkan kami sekolah dengan nama Darul Atiq, dan sekolah itu telah beroperasi 40 tahun. Dan sekolah saya sendiri, iaitu nama dia Raudatul Ulum, yang telah beroperasi 24 tahun. Dan 1 lagi di Kuala Terengganu yang kami baru saja proses dalam pembinaan, yang mana dalam 8 bulan di atas nama Darul Atiq Dakwah Center, yang sekarang ni kita tengah buat masjid seluas 11,000 kaki persegi. Saya minta doa tuan-tuan, saya bukan minta duit tuan-tuan, saya minta doa tuan-tuan. Saya minta tuan-tuan tolong doakan saya, apa yang saya buat mudah-mudahan Allah redha, dan jika Allah redha, apa yang saya buat daripada dulu sampai sekarang, minta Allah bantu tuan-tuan. Minta Allah tolong kami. Tuan-tuan, saya perlukan doa semua saudara Islam saya, agar besok apa yang kami buat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tak minta duit tuan-tuan, tuan-tuan jangan risau tuan-tuan. Saya cuma minta doa. Kenapa tuan-tuan perlu doakan kami? Saya buat sekolah tak macam orang lain. Saya tak ambil apa-apa iuran dari pelajar saya. Daripada dulu, daripada 40 tahun dulu, daripada 24 tahun dulu, sampailah saya hembuskan nafas yang tak akhir, macam itulah tuan-tuan.
Saya tak tahulah besok saya dah mati, yang teruskan buat macam mana saya tak tahu. Tapi selama almarhum buat dan saya teruskan, kami tak minta apa-apa yuran makan, minum daripada pelajar kami, api air dan sebagainya. Tak ramai pelajar kami, lebih kurang 100 lebih saja. Alhamdulillah, tuan tolong doakan. Tolong doakan apa yang kami buat dalam rahmat Allah, dalam pertolongan Allah. Mudah-mudahan jadi jariah kita semua. Sebab itu kenapa saya perlu doa, tuan-tuan? Besok kita kat sana macam ni. Besok kita kat sana, kita boleh mengadu dengan Allah. Ya Allah, saya tak mampu buat macam mana dia buat, ya Allah. Tapi saya pernah doakan dia. Saya pernah tolong doakan dia, ya Allah. Jadi mudah-mudahan doa saya itu jadilah sebahagian daripada amal jariah saya. Jadi minta dengan Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan pernah doakan kami. Saya berusaha, tuan-tuan, untuk buat perkara yang terbaik dalam hidup ini. Tuan-tuan tolong doa, ya. InsyaAllah. Dan yang ketiga, yang terakhir, saya harap pihak masjid tak kecil hati dengan saya. Seluruh pegawai takbir tak kecil hati dengan saya. Kerana saya tak terima apa-apa sagawati daripada masjid disebabkan kuliah. Tuan-tuan, ini memang PL saya. Saya tak terima apa-apa sagawati daripada pihak masjid dengan sebab kedatangan saya kuliah di tempat tuan-tuan. Bukan masjid tuan-tuan saja, di seluruh masjid Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Macam itulah yang saya buat selama saya mengajar. Kenapa Ustaz buat macam ni? Macam inilah tuan-tuan. Saya selalu cakap dalam kuliah saya, masing-masing ada kisah silam masing-masing. Saya pun jahat, tuan-tuan tak tahulah, saya jahat. Saya masih lagi tak boleh tinggalkan ujub, riya, sum'ah, hubud dunia. Banyak benda yang saya tak boleh buang. Maksiat batin, saya tak boleh buang lagi. Apa yang kita harap dengan yang kita buat amal saleh ini, Allah pandang kita. Mungkin inilah satu jalan saya untuk saya raih keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu je tuan-tuan. Tuan-tuan tolong doa saya, mudah-mudahan saya kuat dan terus kuat dan mati dalam keadaan saya buat kerja ni. Mudah-mudahan Allah terima apa yang saya buat. Kita nak balik jumpa Allah, tuan-tuan, macam tu ya. Kita tak nak apa, tuan-tuan, kita nak balik jumpa Allah dalam keadaan Allah terima kita. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Itu je yang kita harap dengan Allah. Jadi setakat ini saja. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami tadahkan kedua tangan kami ni, ya Allah, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan dosa dan maksiat. Kami mohon keampunan-Mu, ya Allah. Ampunkan sekalian dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkan segala salah-salah kami, ya Allah. Sama ada kesalahan, dosa yang kami ingat, ataupun dosa yang kami lupakan, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon ke hadrah-Mu, ya Allah. Kami tak tahu berapa banyak lagi saki-baki umur kami untuk kami sampai saat kami menemui Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikan saat kematian kami mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, jangan Kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, kami mohon ke hadrah-Mu. Ketika malaikatul maut datang ingin mencabut roh kami, ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu, ya Allah. Janganlah ia datang kepada kami dengan rupa yang asal, ya Allah. Kerana kami sangat berasa ketakutan waktu itu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mohon biarlah ia datang kepada kami dalam rupa pemuda yang cantik, ya Arhamar Rahimin. Sehingga kan kami tidak lupa untuk menyebut akan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, malam ini kami berhimpun di dalam rumah-Mu kerana kami berbuat kebaikan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah.
Kami harap himpunkan kami besok di Yaumul Mahsyar, ya Allah, dalam keadaan yang tenang, bukan dalam keadaan yang sengsara dan susah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pada ketika itu kurniakan atas kami lindungan arasmu, ya Arhamar Rahimin. Kurniakan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mizan kami berat dengan kebaikan, agar kami dapat meniti titian siratal mustaqim seperti mana kilat, ya Allah. Dan kami berharap dapat dikurniakan minum daripada telaga Kausarmu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yakinan sadiqa wa dinan qayyima ورزقا حلالا طيبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.